menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14. Kita sampai di muka surat 79. Muka surat 79. Tajuk malam ni dia kata Nabi menjampi lindung akan dua cucunya daripada sekalian yang memberi mudarat. Nabi sayang cucu ni, bukan setakat sayang hak kita baca dalam hadis-hadis tadi saja, rabat naik atas belakang pun Nabi pegang elok-elok letak, bukan setakat itu saja. Nabi ikuti dengan doa-doa yang baik-baik kepada cucu-cucu dia. Malam ni dia nak main cerita dekat kita benda ni. Dia kata Nabi SAW pernah menjampi minta lindung dua cucunya daripada sekalian yang memberi mudarat, sama ada mudarat itu daripada hantu syaitan, sama ada daripada hantu ada ke tuan-tuan? Hantu syaitan tu lah, hantu syaitan, iblis ni semua hantu lah. Mereka ni dia buat kerja jahat kan. Saya ada buat cerita duduk lintas jambatan Pulau Pinang itu semalam, dah cerita sikit dah kan. Abang kawan perempuan kata hari daripada abang kata ada tiang 56. Semalam dah cerita dah, siapa tengok YouTube malam dengar dah lah. Lepas ada satu tiang, nama tiang 56 di jambatan Pulau Pinang, berhantu dia kata. Tang tu ada ayam apa, ayam pusar tu, dia panggil apa, ayam apa, ayam Musin tu konon ceritanya. Dan dia mau korban tiap-tiap tahun. Amui cerita tuan-tuan jangan percaya ni cerita orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang kalau cerita gaya Allah takut dengar kan, pada cerita macam tu. Saya doa abang kata ni, kata tiang 5 nak tahu tang mana, kata daripada tengah ni menghala ke pulau, dia kata dengan kelajuan kereta 70 km sejam, dia ambil masa, baru doa abang gitu dia tersedut merepek, lalu cerita apa, dia tak percaya. Alhamdulillah kan. Tapi hadis Nabi SAW secara jelas menceritakan singgahsana syaitan di mana? Di tengah lautan. Itu hadis. Nabi kata singgahsana. Apa maksud singgahsana tuan-tuan? HQ ni apa? Headquarters terbesar syaitan ni di mana? Di tengah lautan. Aja daripada buat teori mai Bermuda Triangle, daripada apa dia nak ceritakan, nak bawa, kata di situ sebenarnya HQ iblis dan syaitan. Dan kita baca dalam hadis cerita kata apa, iblis syaitan ni hari-hari mereka ni keluar daripada HQ mereka, pi buat kerja masing-masing di tempat yang ditentukan. Dan tiap-tiap hari mereka kena balik bagi report kepada general besar mereka. General no lah pujuk Nabi Adam suruh makan apa dulu, dia lah general. Mereka tak mati, mereka ni tak mati, dia lah ni pangkat ke tak ada baju nak buah penuh dia ada di tengah lautan. Iblis syaitan ni semua balik tiap-tiap hari kena report duty, balik report di HQ. General akan tanya, apa hang buat hari ni? Dan iblis syaitan ni akan beritahu, hari ni aku dah buat dia ni supaya minum arak, aku dah buat dia ni suruh buat lagu ni, suruh buat apa-apa. General kata apa? Hang tak buat kerja. Sehinggalah apabila yang dilaporkan itu, dia kata hari ni aku berjaya menjadikan sepasang suami isteri bercerai. Dia kata hak ni aku nak dengar. Keruntuhan rumah tangga itu adalah benda yang sangat dikehendaki oleh iblis dan syaitan. Pasal apa tuan-tuan? Apabila pecah belah satu rumah tangga, mangsa yang ada dalam rumah tangga tu berapa ramai, semua tu akan diperdayakan oleh syaitan. Isteri jadi ibu tunggal, anak-anak sudah jadi yatim, bapa tak ada dan sebagainya. Disitulah iblis syaitan nak masuk. Dia lebih mudah kerja dia untuk nak memperdayakan anak cucu Adam alaihissalam ini. Bila dia bagi tahu kata hari ni aku berjaya putuskan, pecah belahkan sebuah rumah tangga, general kata bagus, yang ni yang aku nak dengar. Di mana berlaku benda ni? Dalam hadis Nabi SAW kata di singgahsana iblis. Di mana? Di tengah lautan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Maka Nabi SAW dalam bab kita nak baca ni, dia minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindung cucu dia dua orang ni, Hasan dan Husin ni, daripada hantu syaitan, dia kata. Dan minta supaya diselamatkan dua cucu ni daripada menatang bisa. Menatang bisa. Tuan-tuan, dulu walaupun dulu pembangunan korang, kita jarang jumpa ulang tedung selah. Lah ni punya banyak ulang tedung selah. Di Kuala Ketir baru ni naik duk atas bumbung. Allahu Akbar. Dia naik duk atas bumbung, bawah bumbung zinc tu. Satu kampung royo hendah turun bi. Buka bumbung rumah hamba Allah ni, bangkit kata bangkit. Tedung selah. Ini menatang bisa. Ulang kapak pun bisa dah, tedung selah tuan-tuan. Dia boleh bangkit berdiri, hapus kita ni, dia boleh berdiri. Kan? Bukan dalam gambar Nagin petang-petang tu, yang tu mengarut. Dia boleh panggung macam tu. Lagi bisa daripada kobra hitam ni, tedung selah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi minta doa kepada Allah supaya cucu dia dilindungi daripada seumpama ini, daripada tedung selah, lipan, kala jengking apa, minta supaya dilindungi binatang yang berbisa, daripada ular, lipan, kala dan sebagainya, dan daripada mata manusia yang memberi mudarat ke atas orang yang dipandangnya. Yang ni kita baca dah dalam kuliah yang lepas. Apa dia panggil al-ain. Ainun maksud dia apa? Mata. Al-ain maksudnya pandangan mata jahat. Evil eye, orang putih kata. Evil eye. Kita tak tahu tuan-tuan, dalam kalangan kita ni, jiran kita, adik-beradik kita, kawan rakan kita, tempat kerja kita, kita tak tahu siapa yang ada evil eye dengan kita. Biasanya kalau Allah bagi kat kita kelebihan, adalah orang yang sakit mata. Ada. Allah bagi kat kita rupa paras serak sikit, ada orang sakit mata. Allah bagi dekat kita ilmu lebih sikit, ada orang sakit mata. Allah bagi dekat kita kesenangan hidup sikit, ada orang sakit mata. Allah bagi apa juga benda yang merupakan kelebihan pada kita, akan ada orang yang sakit mata. Dan inilah yang dikatakan al-ain. Nabi minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi cucu dia daripada al-ain, daripada pandangan mata jahat manusia. Saya tak ada tadi nak keluar dah Facebook, tengok ada satu kawan saya pada Sarawak ambil gambar dekat pos kereta rumah abang dia. Pos kereta ada orang main bubuh nasi, satu lungguk nasi dengan apa kan, nampak pelik lah. Dia ambil gambar, abang dia telefon dia main ambil gambar, hantar. Dia kata, Ustaz, tolong Ustaz ni nak buat lagu mana? Tak tahulah apa dia, siapa dia, atau nak main lungguk satu nasi dekat pos kereta, siapa? Adakah itu angkara al-ain, ataupun itu angkara sihir jahat, ataupun wallahu alam. Orang kita ni pelik tuan-tuan, dia suka bergaduh. Kawan menyaga lebih sikit, dia nak pedajai kawan tu, dia nak pelingkup menjaga kawan tu, punya susah payah kawan tu nak bangunkan perniagaan dia senang-senang nak pergi pelingkup perniagaan kawan tu. Dia tak boleh tengok orang senang, dia jadi tak senang. Benda ni besar di dalam Islam, sehingga kan tajuk dia kita baca tak tahu berapa bulan, kalau campur dengan cuti lagi banyak bulan, tak habis. Cerita pasal al-ain, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis yang menunjukkan yang demikian itu. Kata dia, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasan wal Husain. Itu hadis. Kata dia diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya. Namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas. Siapa dia ni tuan-tuan? Pupu Nabi, sepupu Nabi. Dia anak Al-Abbas, Nabi anak Abdullah. Abbas dengan Abdullah ni dua beradik, sepupu Nabi, dan dia alim besar. Dia ni alim besar. Katanya adalah adat Nabi SAW menjampi, lindungkan dua cucunya. Benda ni menjadi amalan Nabi. Nabi ni bukan sekali,
Berkali-kali Nabi keep on doa, teruskan berdoa, minta Allah selamatkan keluarga dia, terutamanya dua cucu dia ni. Macam tu, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhuma, daripada sekalian yang memberi mudarat akan keduanya. Sambung hadis tu, dia kata yaqulu, ini doa dia, u'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ini siapa yang duk belajar apa Darus Syifa, Tuan Guru Allahyarham Tuan Guru Datuk Arundin, dia hafal doa ni. Memang ini doa ma'thur, doa yang sumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, dia kata aku minta supaya dilindungi dan ditolakkan keburukan kepada kedua kamu, yakni kepada Hasan dan Husain, dengan segala kalimah Allah yang sempurna. Kalimah Allah yang sempurna apa dia? Quran. Quran itu ada barakah dia, ada berkat dia. Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, lindungilah cucu aku dengan kemuliaan Quran ini. Minta lindung cucu aku ni, yakni dengan Quran ataupun dengan sekalian kitab yang diturunkan ke muka bumi ini. Selain daripada Quran, Taurat hak betul itu, Zabur dan ini semua adalah kitab yang Allah bawa turun. Ini semua termasuk di dalam kalimatullah, di dalam kalimat Allah. Daripada mereka ni semua kena penyakit syaitan dan juga binatang bisa, seperti ulang, kala jengking, lipan dan sebagainya. Dan minta supaya dilindungi mereka daripada pandangan mata jahat yang boleh memberi mudarat. Minta supaya cucu Nabi dua orang ni selamat daripada kena pandangan mata jahat, daripada orang berdengki, daripada orang tak senang hati dengan dia, yakni mata manusia yang pandangannya dengan pandang dengki. Dia tengok tu kita tahu dia dengki, begitu. Lalu kena mudarat pandangnya itu atas orang, dengan kerana dia tengok tu dengan tengok penuh kedengkian dan meluat. Orang yang kena tengok tu boleh jadi tak elok dekat dia. Dan itu sebab orang pesan kan, kita kalau dapat anak, dapat cucu comel-comel ni, tak usah duk publish dalam Facebook. Tak usah dapat anak, tengok Allah segaknya budak ni kan, tengok cucu kita Allah segak, pergi duk tayang dalam Facebook. Tak usah. Pasal apa? Pasal kita invite, kita menjemput ain daripada orang. Bukan semua orang, 10 orang tengok, bukan 10 orang kata Alhamdulillah. 10 orang tengok, ada seorang aja kata, nak tunjuk, kata cucu, ada seorang. Habis. Kita mendedahkan cucu kita yang tak ada dosa apa, baru beranak, mai suci bersih ni, kita pergi dedahkan dia kepada satu bahaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata dengan kerana itu kena mudarat akan pandangan mata jahat manusia.